Ini ialah fake ataupun kefahaman agama yang kolot yang dilakukan oleh sebahagian ahli agama yang tidak bertanggungjawab. Kalau dia betul ahli agama lah. Kalau dia ustaz yang macam tersebut tadi, yang CJ tak ketahuan hala, belajar tak habis, tak diketahui di mana tempat dia belajar, tak jelas apa semua, memungkinkan benda macam ni berlaku. Sehari dua ni orang bising satu isu, satu orang perempuan dia buat video TikTok ke video Instagram ke, saya tak pasti. Video tu ialah tentang satu orang ustaz, dia cerita macam ni. Saya tengok video tu, perempuan tu kata ayah dia balik daripada kuliah. Ayah dia kata nak dengar tak cerita, tadi ustaz di masjid ada cerita. Cerita apa? Cerita satu orang pergi buat umrah. Waktu tawaf umrah tu, dia sentuh Kaabah. Tuan-tuan mungkin dah tahu isu ni. Dia sentuh Kaabah dan dia tak tahu perbuatan menyentuh Kaabah waktu tawaf itu boleh menyebabkan tawaf kita terbatal. Tak sah tawaf tu. Okey. 7-8 tahun. Dia kata lelaki yang buat umrah tu, dia dah selesai tahlul apa semua dah, dia pun sentuh Kaabah waktu tu, dia tak tahu benda tu boleh beri efek pada tawaf yang dia sedang lakukan. 7-8 tahun lepas pada tu, dia dapat tawaran pergi haji, masuk kursus haji. Dulu dia pergi umrah tak masuk kursus umrah pun. Dia pergi haji, dia masuk kursus haji, baru dia tahu bila mana kita tawaf, kita sentuh Kaabah ni menyebabkan tawaf kita batal. Okey, ada lagi yang sedap pada tu. Bila mana dia sedar tawaf dia yang 7-8 tahun waktu umrah lu tak sah, ustaz tu kata dia ni telah berada dalam ihram selama 7-8 tahun. Dia dah cukur bulu, dah risau nak bayar dam, berapa ratus ribu dam tu nak kena bayar. Lepas pada tu dah kahwinkan anak sampai 3 orang. Okey lagi. Dia kata apa? Masih terkawal. Tapi dia bagi gempak satu macam tu. Bila mana dia kata, bila mana dia dah kahwinkan anak dia 3 orang, anak dia punya perkahwinan tak sah, cucu yang keluar tu dah tak sah taraf. Lain macam jadi. Cuak semacam orang tu. Fikir banyaknya dosa aku nak kena cover balik. Ini kesan bertanya pada orang yang masalah. Sebab tu sekarang tuan-tuan nak jadi mutawif, dah ada diploma nak jadi mutawif pula sekarang. Sekarang ni tak boleh dah jadi mutawif sekadar ustaz mengajar je. Boleh lah kalau dia tu ada nama ataupun syarikat tu okey. Tapi saya dapat rasakan sampai satu masa nanti kerajaan akan tetapkan benda ni. Yang nak jadi mutawif mestilah seorang ustaz, dia famous tara mana pun, live dia punya kuliah sampai pecah mata merah tu pun tetap kena ada diploma mutawif. Dia akan jadi macam orang jadi cikgu sekarang. Tak boleh jadi cikgu hanya sekadar degree semata-mata. Dia kena ada juga diploma pendidikan. Itu jadi syarat utama. Saya dapat rasakan benda tu akan pergi ke arah tu. Sebab apa? Sebab ramai pembimbing umrah ni yang macam ni lah. Yang macam ni tu. Okay. Video tu viral. Okay. Pertama, saya nak jawab. Isu menyentuh Kaabah ketika tawaf, adakah benar batal tawaf ataupun menyebabkan kita punya umrah tak sah? Memang dalam mazhab Syafi'i ada pandangan seperti itu. Bila mana kita tawaf, kita menyentuh Kaabah, kita dikira berada dalam Kaabah. Sebab menyentuh Kaabah ni automatik masuk dalam kawasan Hijri Ismail dan juga dalam kawasan Syazarwan. Dia kira kita berada dalam Kaabah. Tawaf di dalam Kaabah tidak sah. Contoh kita tawaf, tak sentuh pun Kaabah, tapi sampai dekat Hijri Ismail tu kita pitah masuk kot tepi longkang dia tu. Kot laluan tu kan. Hijri Ismail kan ada waktu dia buka. Kita tak pusing daripada yang melengkung tu. Tak sah tawaf. Okay. Menyentuh Kaabah dikira untuk satu pendapat Syafi'i tidak sah sekiranya kita tawaf dalam keadaan menyentuh Kaabah. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua, ni dalam Syafi'i. Dalam Syafi'i pun ada khilaf. Bukan 4 mazhab dalam Syafi'i. Pandangan yang kedua mengatakan tawafnya masih lagi sah. Tawaf dia masih lagi sah. Okey. Untuk pandangan jumhur memang mengatakan tak sah. Tapi kalau kita tengok dari segi keperluan dan keadaan realiti, benda tu tak beri apa-apa efek pun.
Benda ni tak beri apa-apa efek, tak beri apa-apa kesan pun hakikatnya. Selama mana orang tu masih lagi dada dia ke hadapan, dia tak kata apa, mengadap ataupun dia pergi dekatkan dada dia ke Kaabah tu, dia hanya sentuh tepi-tepi macam tu je, tapi dia masih lagi tawaf macam biasa, yang tu okey. Tiada masalah. Ambillah pada pandangan yang lebih ringan. Melihat pada keadaan dan realiti yang berlaku pada hari sekarang ni, tawaf bukanlah suasana yang lengang, suasana yang sempit. Okey, jadi yang pertama, nak kata tak sah, dia khilaf. Dia khilaf. Okey. Yang kedua ialah, adakah satu orang yang bila mana dia tak sah tawaf dia, dalam keadaan dia tak tahu perbuatan dia tu menyebabkan tak sah umrahnya, dia akan kekal berada dalam keadaan ihram sampai bila-bila, sampai dia tahu benda tu? Jawapannya tak. Bila mana dia dah tahlul, selesailah umrah dia untuk pada waktu tu. Tak ada isu dah dia duduk dalam ihram selama-lamanya. Ini fik yang saya tak tahu ambil daripada mana pandangan ni. Pandangan ni mengelirukan, mencemaskan orang. Menyebabkan orang akan rasa semacam satu perbuatan yang kita buat kerana jahil, tapi dah habis dah. Perbuatan tu dah selesai. Ibadah tu dah selesai. Sebab tu ada orang, dia pergi haji, dia ada rasa something. Haji kali pertama, dia rasa something. Tak lepas situ, dia tak tahu. Tiba-tiba dia berhasrat untuk buat kali kedua. Dia tak perlu risau dah yang tu. Dah selesai. Dia macam sama juga. Kita semayang, waktu kita budak-budak dengan semayang waktu kita orang tua. Waktu budak-budak mungkin banyak benda yang kita tak perhati sangat dalam rukun. Hakikatnya tak sah solat kita tu. Tapi tak perlulah kita nak kena buat balik. Yang penting kita dah buat. Melainkan kita tinggalkan. Tinggalkan tu ada khilaf. Satu orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ada khilaf nak qada tak nak qada. Cuma kalau dah buat tapi tak sempurna, ada benda-benda yang kita baru tahu. Oh, baru tahu benda tu batal, kena qada balik kan? Tak perlu. Dia dah selesai dah. Perbuatan tu dah selesai. Dah 7-8 tahun. Benda tu kita sebut sebagai kejahilan. Kejahilan yang dimaafkan. Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Dia ampunkan kejahilan tu. Okey. Yang ketiga ialah isu mengahwinkan mana-mana orang dalam keadaan berihram ataupun dalam keadaan larangan ihram. Boleh ataupun tidak melakukan perkahwinan. Sama ada orang tu kahwin ataupun dia kahwinkan orang, dia terlibat, dia jadi wali ke apa. Jumhur mengatakan tak boleh. Cuma pandangan yang mengatakan boleh ialah ni yang kita baca buku dia. Abu Hanifah kata boleh. Saya nak kata apa? Saya nak katanya ustaz tu jangan cemaskan buat cik tu macam tu. Dia dah risau semacam tu, daripada darah dia okey jadi tak okey dah tu. Dia boleh masuk hospital kerana darah tinggi, duk fikir pasal tu. Mencemaskan orang. Perbuatan mencemaskan orang tu yang kita tak suka. Ini ialah fik ataupun kefahaman agama yang kolot yang dilakukan oleh sebahagian ahli agama yang tidak bertanggungjawab. Kalau dia betul ahli agama lah. Kalau dia ustaz yang macam tersebut tadi, yang CJ tak ketahuan hala, belajar tak habis, tak diketahui di mana tempat dia belajar, tak jelas apa semua, memungkinkan benda macam ni berlaku. Memungkinkan benda yang macam ni berlaku. Sebab kalau satu orang ustaz tu dia tahu, kita tahu dia belajar mana, contoh belajar di Jordan ke, belajar di Mesir ke mana, kita kurang-kurang boleh tanya orang-orang yang belajar di tempat yang sama, dia ni macam mana di sana dulu. Tanya baru tahu, oh dia ni tak pergi kelas, dia ni kalau datang tongkor bandar, dia tu duduk depan, tuan bandar pun tak buka lagi, kelas tak pergi. Baru tahu cerita. Padanlah cakap macam ni pun. Ini ialah kriteria orang belajar agama. Tuan-tuan kena sedar benda ni. Sebab tu zaman kita ni, kalau orang tanya sijil, dia tak boleh marah. Itu adalah keperluan. Keperluan untuk menjaga. Sebab kalau dibiarkan, dia akan jadi macam ni lah cakap agama. Sebab memang saya sendiri pun dulu, waktu di Jordan sendiri, ada sebahagian junior-junior ni yang muda pada kita ni, jadi mutawif, bawa orang umrah, bawa geng-geng kawan-kawan yang pergi umrah. Sebab di Jordan ni kan kita orang biasa pergi buat umrah. Dan ada beberapa tahun tu kerajaan Jordan membenarkan safar mar'ah. Safar mar'ah kerajaan Saudi lah, membenarkan perempuan boleh pergi buat umrah tanpa muhrim, tapi dalam kumpulan. Jadi pelajar perempuan di Jordan ni, dia orang pun follow pergi. Dia orang tak tahu apa. Okey. Bila mana dia orang follow pergi, yang laki-laki ni yang belagak jadi hero ni, nak jadi gentleman yang terlebih ni, okay, dia pun kata sampai sana kita kena niat tukar mazhab. Dia yang belajar Jordan tu, yang menghadap pensyarah dan ulama-ulama yang saya tak pernah dengar mana-mana pensyarah di sana ajar macam tu. Tapi saya dengar lah cerita ada seorang budak ni, dia cerita macam tu. Dahsyat.
Nak kata yang duk belajar tak habis lagi tu, dia punya tune tak kena. Dia masih lagi nak mengikut, orang kata apa, nak mengikut tata cara yang tak tahu datang pada mana. Cuma saya nak kata inilah kesan. Mungkin bidang agama ni agak sukar untuk dibuat satu qualification yang betul-betul terjaga macam orang bidang lain. Tapi itulah, kalau orang bidang doktor, bidang perubatan, dia memang kena ada sijil dia, kita tahulah. Dia ada qualification, dia memang ada pengalaman. Dia tak boleh satu orang yang belajar bidang perubatan ni ataupun dia dakwa, saya belajar bidang perubatan macam mana? Saya baca buku biologi dekat 7-8 tahun dah. Saya nak test operate boleh? Tak boleh. Dia takkan bagi badan kita kat dia. Sebab kita tahu dia tak ada latihan. Jadi ini benda yang berlaku. Jadi zaman Imam Abu Hanifah kata, kalau ada muskil agama, jumpa orang alim. Macam mana nak tahu orang tu alim? Tengok senarai gurunya. Itu ialah sistem zaman dulu. Sistem zaman sekarang, tengoklah senarai sijilnya. Tapi boleh jadi juga sijil tu menipu. Boleh jadi juga. Banyak isu lah zaman sekarang ni. Sebab saya pun tahu di Jordan dulu ada belajar tak habis, bayar ke ni penolong pendaftar, sama macam saya kot. Bayar ke penolong pendaftar ni, suruh bagi lulus. Di Jordan kan dia tak ada dalam sistem perkomputeran ni, dia tak ada. Dia ada sistem, tapi sistem tu boleh dihack dengan mudah, dengan sebab security tu tak kuat. Ada saya dengar sebahagian orang yang tak lulus 1-2 subjek, tapi dia dah kalut nak balik dah. Dia tak tahan dah duduk di Jordan lama sangat. Dia tak mampu dah nak duduk sehari pun tak boleh dah. Dia pun pergi jumpa pegawai tu, aku bayar sikit, hang bagi aku lulus. Ada yang buat benda macam tu. Orang yang buat benda ni penat dia nak kena berjawab depan Tuhan. Saya katakanlah, kalau ada yang bersebut, kalau ada yang dengar mungkin live ni, sediakan jawapan yang sangat konkret depan Tuhan. Macam mana nak jawab tu je. Anda boleh jawab dan anda rasa Tuhan boleh, okay, you can go to heaven dengan jawapan ni. Okay, saya tak nak kata apa-apa, tapi bertanggungjawablah di atas apa yang dilakukan. Sebab benda tu penting. Macam ni, orang yang macam ni baru kita boleh bersoal. Macam mana dia dapat posisi kerja, macam mana soal gajinya, macam mana soal dia suapkan nafkah ke mulut isterinya dan anak-anaknya daripada sijil yang muzawwarah, sijil tipu ni. Saya ingat dulu ulama-ulama di Jordan ni antara yang sangat-sangat strict dalam bab ni lah, Dr. Bashar Awad pernah sebut. Bashar Awad ni masih lagi hidup. Shu'aib Al-Arnaud pernah sebut. Dia bukan anti dengan sistem universiti, tapi dia tak suka benda ni. Dia kata semua ni dia maksudkan di Jordan lah tu, sebab di Jordan memang ada masalah ni. Semuanya syahadatuz zur, penyaksian palsu semua ni. Marah betul dia dengan sebab ada orang yang tak bertanggungjawab seperti ini. Jadi benda ni penting. Dia melahirkan, tuan-tuan boleh bayang, dia boleh mengeluarkan pandangan kacau bilau dalam masyarakat bila mana ada orang-orang yang seperti ini. Jadi mana-mana orang yang nak belajar agama, belajarlah betul-betul. Lihatlah keadaan anda pada 10-20 tahun akan datang. Kesan daripada belajar agama acuh tak acuh, main-main, akan menyebabkan kita memberi jawapan pada masyarakat dalam keadaan yang kacau bilau, mengelirukan, mencemaskan orang, bahkan lebih teruk, keluar daripada disiplin ilmu agama pun.